Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Timbalan Yang Dipertua, saya telah meneliti belanjawan 2024 ini dan saya mendapati belanjawan ini telah disusun dengan baik. Dengan hal yang demikian, saya menyokong belanjawan ini. Soalannya, atas asas apa sokongan saya itu? Saya melihat langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan melalui belanjawan ini adalah satu usaha mengurus supaya negara kita Malaysia tidak menjadi sebuah negara yang gagal. Kita cuba mengelakkan menjadi seperti negara-negara Greece umpamanya di Eropah, Sri Lanka di Asia dan beberapa negara Afrika yang muflis, tak dapat bayar hutang luar negara mereka. Jadi saya melihat daripada pembentangan belanjawan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan, ada dua perkara yang saya lihat sangat jelas, iaitu soal penjimatan perbelanjaan yang telah dilakukan oleh kerajaan sekarang ini dalam masa tempoh hampir setahun ini, dan juga penambahan hasil. Faktanya ialah pada tahun 2023 ini hasil negara telah bertambah menjadi 303.2 bilion dan dijangka hasil ini akan bertambah pada tahun hadapan menjadi sebanyak 307.6 bilion. Ini fakta yang dipertanggungjawabkan oleh kerajaan. Yang kedua, perkara yang penting dalam belanjawan sesebuah negara berkenaan defisit fiskal. Defisit fiskal ini kalau wujud menunjukkan sesebuah kerajaan itu berbelanja lebih besar dari pendapatannya. Makin tinggi peratusan defisit fiskal bermakna makin banyaklah negara itu belanja lebih besar dari pendapatan sebenarnya. Misalnya, belanjawan tahun 2022, defisit fiskal Malaysia sebanyak 5.6%. Kemudian apabila ada peralihan kerajaan pada tahun 2023, kerajaan yang ada sekarang ini telah menurunkan defisit fiskal itu kepada 5% saja, dan dijangka dalam belanjawan tahun 2024 tahun depan akan menurun lagi kepada 4.3%. Ini juga fakta yang dipertanggungjawabkan. Dan satu lagi yang saya amat menarik melihat belanjawan ini, iaitu bagaimana kerajaan yang ada sekarang ini telah dengan penuh tanggungjawab membentangkan di Dewan Rakyat yang mulia ini suatu rang undang-undang yang bernama Rang Undang-Undang Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023, atau dalam bahasa Inggeris dipanggil Fiscal Responsibility Act, FRA. Dan kita sama-sama telah meluluskan rang undang-undang ini untuk menjadi suatu akta. Ini penting sebenarnya bagi sebuah negara. FRA ini atau undang-undang ini tak ada sebelum ini. Ini adalah komitmen kerajaan yang ada sekarang. Pertama, untuk memperkukuhkan komitmen kerajaan, memperteguhkan tata kelola dan menjamin ketelusan dan pertanggungjawaban. Saya bukan saja-saja untuk memuji belanjawan ini. Di Dewan ini saya pernah menegur dan mengkritik beberapa perkara tindakan yang diambil oleh pucuk pimpinan dan juga kerajaan ini dalam perkara-perkara yang lain. Saya tidak apologetik dalam perkara itu, tiada U-turn, itu pendirian saya.
itu adalah hal lain. Boleh bincang di platform yang lain. Tetapi berkenaan dengan belanjawan ini, maknanya satu belanjawan yang sangat baik. Memang ada kekurangannya, tapi saya nyatakan perkara-perkara yang positif, yang fakta, yang dapat dilihat. Semua telah maklum bahawa belanjawan tahun 2024 ini jumlahnya besar, sebanyak 393.8 bilion. Dan kita lihat memang ada cukai yang akan dinaikkan, subsidi bersasar yang akan dilaksanakan, tetapi itu perlu. Negara kita sebenarnya dari segi ekonomi dan keuangan sakit. Datuk Timbalan betul sakit negara kita ini. Jadi kalau kita sakit, paksa makan ubat. Dan biasanya ubat tak manis. Ubat itu pahit. Fakta menunjukkan masalah keuangan negara kita ini real ialah hutang negara dan liability. Sebanyak bukan bilion, tapi 1.5 trilion ringgit. Jumlah yang besar, iaitu kalau kita hitung dari segi kadar hutang kepada keluaran dalam negara kasa tahun sekarang 2023 sebanyak 63.5% kadar hutang negara kita. Ini yang kita perlu jaga, dan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab kena urus perkara ini. Kalau tidak, kita akan jadi Greece atau Sri Lanka, tak mampu bayar hutang luar negara kita, dan kita akan jadi negara yang bankrupt, failed state. Ini nak dielakkan. Jadi kalau itu kita lihat setakat ini pada tahun 2023 ini nampak kutipan hasil sudah meningkat berbanding tahun sebelumnya sebanyak 291.5 bilion. Tahun ini kerana penjimatan sudah naik kepada 303.2 bilion hasil. Ini perkara yang baik. Benda yang baik perlu dipuji dan diberi pengiktirafan. Kemudian kita lihat, saya dengar juga teguran-teguran daripada sahabat-sahabat daripada blok pembangkang, tapi kita lihat juga pertumbuhan KDNK negara kita ini, iaitu kerajaan percaya pada tahun hadapan keluaran dalam negara kasa akan kita capai insya-Allah antara 4 hingga 5%. Kalau gagal, mana kita boleh tegur kerajaan. Kenapa gagal? Bank Dunia dan IMF menyasarkan KDNK Malaysia sekitar 4.3%. Jadi ini unjuran kerajaan dan kita akan semak nanti dalam perbahasan-perbahasan yang akan datang, sama ada kerajaan berjaya atau tidak mencapai pertumbuhan KDNK ini. Jadi dalam soal pengurusan subsidi misalnya, ini satu tanggungjawab yang berat. Belanjawan 2023 pada asalnya subsidi ini berjumlah 64 bilion. Tetapi telah naik menjadi 81 bilion. Jadi inilah kerajaan terpaksa urus perkara subsidi yang besar ini, 81 bilion. Jadi ini tanggungjawab kerajaan. Maknanya tak boleh nak elak, tak boleh nak salahkan kerajaan yang lalu. Siapa suruh jadi kerajaan? Bila dah jadi kerajaan, kena pikul tanggungjawab ini, amanah. Dan ini kesanggupan yang sedang dipikul oleh kerajaan sekarang, oleh Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tambun. Okey, secara yang lebih turun ke bawah, saya melihat ada beberapa perkara yang baik yang terdapat dalam ucapan Menteri Keuangan yang menjadi satu aspek dari segi belanjawan ini berkenaan keterjaminan makanan, iaitu beras dan padi. Saya bercakap bagi pihak, bukan bagi pihak, sebagai anggota
jawatankuasa pilihan khas Parlimen berkenaan kawasan hidup, perdagangan dalam negeri dan juga pertanian serta keusahawanan. Saya lihat terdapat perkara disebut harga lantai padi. Harga lantai padi naik oleh belanjawan ini buat kali pertama sejak tahun 2014. Artinya 2014 harga padi sama saja RM1,200 setan. Tapi mulai belanjawan ini akan naik kepada RM1,300 setiap tan. Naik RM100. Dan saya mengharapkanlah kalau kita nak perkasakan, majukan industri penanaman padi, menolong pesawah-pesawah ini, tidak apalah, beransur-ansur tahun ini naik RM100 menjadi RM1,300, belanjawan tahun depan naik RM100 lagi, sampailah kalau boleh sehingga satu tan sebanyak RM1,500 yang dituntut oleh pesawah-pesawah padi kita. Saya bersetuju dengan ucapan perbahasan yang berhormat dari Sungai Besar tadi berkenaan pesawah padi ini. Harga baja naik, racun rumpai pun dah tinggi, sewa mesin dan jentera juga mahal. Begitu juga soal benih padi, semuanya dah meningkat naik. Jadi langkah kerajaan menaikkan beransur-ansur itu saya rasa sangat bagus, tapi janganlah berhenti setakat RM1,300 tu. Naikkanlah lagi. Dan yang kedua, berkenaan monopoli beras import ini. Dalam Dewan ini saya rasa sudah sampai masanya iaitu monopoli import beras ini tidak sustainable, tidak mampan untuk diteruskan. Eloklah kerajaan, Kementerian Pertanian tambahlah pemegang lesen untuk import beras ini supaya soal makanan ini, terutama beras import ini, tidak dimonopoli oleh satu-satu institusi, misalnya Syarikat Padi Beras Nasional iaitu BENAS. Ini swasta. Jadi biarlah rakyat mendapat faedah daripada persaingan, seperti kalau kita lihat Telsco, iaitu perkhidmatan telefon. Kita ada Telekom Malaysia, ada Celcom, ada Maxis, ada Digi. Yang dapat faedahnya ialah para pengguna rakyat. Begitu jugalah dalam soal beras. Saya melihat bahawa patut dipuji juga, makna BENAS ini, Padi Beras Nasional ini, dia melakukan perkara-perkara yang baik dalam perjanjian, iaitu social obligation, iaitu tanggungjawab masyarakat. Tetapi bolehlah dibuka monopoli ini kepada syarikat-syarikat yang lain juga, yang kita kenakan syarat, iaitu mesti patuh kepada social obligation dalam perjanjian itu untuk memelihara nasib petani-petani dan pesawah. Satu lagi yang saya lihat baik dalam ucapan ini, iaitu saya lihat ada sikap tanggungjawab kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan nak bagi RM3 bilion untuk pengairan muda dalam projek pengairan sawah padi Mada di Kedah. 3 bilion. Ya, jadi soalnya sudah lama pengairan Mada ini, sejak tahun lebih 50 tahun yang lalu tidak dinaik taraf infrastrukturnya. Jadi kerajaan pusat memberikan peruntukan yang banyak itu untuk membaiki keadaan jelapang padi di Kedah. Dan satu lagi yang saya ingin sebut dalam soal yang ada kaitan dengan Select Committee yang saya wakili ini,
iaitu berkenaan kos sara hidup ini, saya minta kepada Menteri Keusahawanan dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri supaya tingkatkan, perkasakan peranan koperasi di seluruh negara untuk sama-sama menangani isu kos sara hidup yang tinggi ini. Jadi pada akhirnya Datuk Timbalan Pengurusi, Timbalan Yang di-Pertua, izinkan saya, jarang saya berpantun, tapi kali ini saya tutup ucapan saya dengan sebuah pantun berbunyi begini. Dari Pasir Gudang ke Pasir Emas, singgah di Rompen, singgah di Kemaman. Belanjawan 2024 disusun kemas. Mohon semua ahli parlimen berikanlah sokongan. Sekian, terima kasih Tuan Yang di-Pertua.